saya memang tak nafikan saya gila. Kalau kata saya sesat, ya, saya memang sesat. Pada yang mengecam tu, insya-Allah saya mendoakan supaya anda menjadi seorang insan yang gila, dipilih sebagai seorang insan yang gila. Di depan saya sekarang, okey, saya tak pasti. Sekarang di depan saya sekarang ni siapa sebenarnya sekarang? Awak nak puja yang mana satu? Yang mana satu sekarang ni? Mana awak nak puja? Yang mana yang awak nak dipujakan sekali? Bagi saya, janganlah sembah mana siapa pun. Saya boleh cakap ini, saya adalah diri saya. Mana satu yang nak saya keluarkan terpulang pada masa yang ditentukan oleh Allah SWT. Jadi sekarang ni saya terpaksa, oleh kerana dikelilingi dengan sahabat-sahabat daripada dunia selebriti ni kan, saya terpaksa keluarkan diri saya sebagai Ikram Rizli. Saya terpaksa Coba sekali lagi, saya terpaksa keluarkan diri sebagai Ikram Rizli kerana saya bagi tempoh dalam masa 5 bulan je, sebelum bulan September. Tapi jangan seru pada Prince Chicken Rizli untuk keluar kerana dia masih banyak dendam yang tak terbalas lagi. Alhamdulillah, sebab yang saya kenal dulu pun memang Ikram Rizli, bukan Prince Chicken Rizli sebenarnya kan. Sebaik hari ni dia buat yang ni. Okey, bagi saya benda tu tak ramai yang mengenali Prince Chicken Rizli sebab benda tu watak khususnya untuk arwah papa ketika di hospital. Masa kita lantar di hospital, masa kena serangan stroke, kita tak cakap. Karakter tu wujudnya watak itu adalah untuk hadiahnya sebagai seorang pelayan kepada seorang India yang daripada sihat bertukar menjadi seorang yang tak boleh bercakap dan pelantar. Sebenarnya. Kenapa? So, sebenarnya itu pewatakan saja ke apa benda yang berlaku sebenarnya? Itu saya punya korin. Dan lain Korin tu, bahaya tu. Untuk siapa yang tak tahu Korin tu apa, Korin tu sebenarnya makhluk yang belakang kalau ikut kita seorang tu menyerupai kita. Semua ada Korin. Okey, sama ada kita yang amanahkan diri kita untuk mengawal Korin tu ataupun Korin tu mengawal kita. Jadi yang seafdalnya adalah kita mengawal Korin tu sebab kita diamanahkan tubuh badan jasad kita ni oleh Allah SWT supaya mempertanggungjawabkan sebagai seorang manusia dan khalifah di muka bumi. Dengar tu. Saya. Okey. Keram, bukan apa keram. Sebab baru-baru ni bila kita tengok kat TV lah, satu TV swasta, TV kan bila tetamu untuk satu program mengaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Okey, ramai yang tahu sebelum tu bila tengok TikTok Ikram benda lain. So sekarang ni ramai yang bertanya, Ikram ni betul ke tak betul sebenarnya Ikram? Lah, yang bertanya tu bukan ke mereka ni Tuhan. Salah lah pula. Maafkan saya. Okey, kenapa pula ada persoalan itu sedangkan TikTok boleh dilihat ada sebuah platform ataupun satu ruangan untuk kita mengekspresikan diri. Seperti mana anak-anak muda ataupun yang tua-tua yang tak sedar diri pun banyak juga yang kata memperbodohkan diri dalam TikTok tu sebab mereka tak faham konsepnya apa. Okey, simple. Apa yang berlaku selama ni adalah di mana bila di hadapan kamera, contohnya macam berlaku sekarang ni, takkanlah saya nak saya dikelilingi dengan dunia selebriti dan takkan saya nak buat watak saya depan TikTok sebab itu adalah watak saya yang digambarkan depan TikTok. Dan setiap seseorang kalau kita kaji balik, tak kira siapa pun, bila depan kamera automatically akan bertukar watak. Okay? Jadi bila pasal soal mengaji itu pun sebenarnya itu daripada sahabat saya punya tanggungjawab. Dia diamanahkan untuk membaca Al-Quran, tetapi dia dengan dia rasa macam dia tak mampu untuk melaksanakan dia bagi pada saya, itu Syah Iskandar. Jadi saya pun ambil taklah dia bukanlah kata tak boleh ngaji, dia boleh ngaji, cuma dia rasa tak yakin untuk mempersembahkan. Saya pun sebenarnya tak yakin pun, tapi bila saya tengok ayat dia macam simple je, saya lasar je lah kan. Itu pun kira taklah kata hebat mana, tapi sebenarnya alhamdulillah lah, saya rasa itu ada hadiah daripada Allah untuk saya, di mana saya sharekan juga pahala itu pada sahabat saya itu kerana dia antara untuk saya mendapat peluang itu. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 186 tu memang saya tak pernah terfikir pun ayat tu apa dia sebenarnya, tapi bila saya dah diberikan peluang Al-Quran Time tu dengan Ustaz Dawn lagi, dengan Ustaz Tamizi semua lagi, saya rasa macam kadang-kadang tu macam yalah, mungkin sebab saya dah terlalu banyak sangat dunia dalam gua kan, saya mengasihkan diri saya. Bila saya dapat peluang itu, saya rasa macam bukanlah kata saya pandai ngaji sangat, taklah hebat mana, tapi alhamdulillah lah asas tu adalah dididik daripada zaman saya kecil-kecil lagi kan. Dia bila saya dapat peluang di mana saya kaji balik, saya dapat impact banyak. Dan awak pun bertanya tentang apa yang kenapa saya boleh mengaji kan. Saya tak boleh mengaji, saya boleh baca, dan alhamdulillah lah apabila dibantu dengan hebat-hebat dalam Ustaz Don, dengan Ustazah tu, dengan Ustaz Tamizi, aura tu sampai.
Dan apabila dah berlaku semua tu, saya fikir macam style simple. Dah apa yang berlaku settle. Sebab saya tak nak fikir apa yang saya buat ni betul tak betul. Sebab betul tak betul tu hak Allah yang menentukan sama ada kita betul tak betul. Sebab niat tu pada saya, hati saya. Walaupun kata niat saya kerana Allah Ta'ala, tapi kadang-kadang mungkin selingkuh ke, itu hak Allah untuk menentukan sama ada tu betul tak betul. Tapi apa yang betul kat sini, Alhamdulillah, apabila saya digunakan ayat itu untuk saya melafazkan benda tu, ia adalah satu makna yang sangat besar, iaitu dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku Allah sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa bila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Jadi betul tak betul, simple je, tak susah. Dia dah beriterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 186 ni, iaitu di mana aku kepada mereka, dengan aku beritahu kepada mereka, yang aku Allah sentiasa hampir kepada mereka. Hampir tu bukan masih berdekatan. Hampir tu memang dah ada bersama. Yang kedua, aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Berdoalah dalam solat, dah cukup lengkap dah bagi. Daripada mula kita beri dekat sehinggalah kita bagi salam, semua dah complete dah. Selawat ada, kita ada 2 kalimah syahadah ada dalam tu, kita ada sebut nama Allah all the time, setiap kali pergerakan. Jadi kita telah melengkapi diri kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Jadi solat. Okey, yang kedua, yang ketiga sini, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya menjadi baik serta betul. Okey, maknanya kat sini dia menyahut seruanku, mematuhi peraturanku. Maknanya simple. Apa yang dikatakan 5 rukun Islam tu laksanakan. Haji tu yang sekiranya mampu, right? Dan atau berbalik kepada kata, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Okey, kita boleh nampak gambaran kat dunia sekarang ni, baik buruk, benar ataupun salah. Okey, betul ataupun salah. Baik buruk sesuatu perkara itu serentak Allah bagi. Setiap apa saja, tak kira pun, even Quran pun ada baik buruknya. Sekiranya kalau kita baca Quran je, mengadap baca Quran je, tapi kita tak melaksana tanggungjawab kita sebagai manusia, sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapa, sebagai seorang anak ke, kita salah. Sebab dah tak ada, hilang tanggungjawab tu. Tapi sekiranya kita tahu memanfaatkan kita punya keadaan di mana kita membaca Quran mengikut masa yang ditetapkan, sambil tu kita melaksanakan tanggungjawab kita, maka tanggungjawab kita sebagai seorang insan atau manusia atau khalifah terjawab. Jadi apa yang korang nak sebenarnya? Okay, simple. Korang sendiri pun bukan cakap lah, bukan nak kata saya ni baik. Saya suka memutarbelikkan ataupun merosakkan pemikiran orang atau merosakkan akidah orang, menyesatkan orang supaya daripada yang rasa betul tu sebenarnya tak betul, jadikan kepada kebenaran. Sebab bila kita cari benda yang betul saja, rasa diri kita betul, kita akan rasa hebat dan akan puncanya kiamat terdekat. Jadi Kam, sekejap. Jadi kita dengar apa yang kau cakap sekarang jadi ni kan. Dia berhenti. Tak berhenti nafas je kan. Nampak macam okey, biasa je. Jadi memang betul apa yang Kam cakap tadi. Yang putera itu watak saja. Saya faham kan? Dia bukan watak. Dia sebenarnya ada satu watak yang saya pendamkan daripada saya kecil. Daripada umur 5 tahun saya mula berfikir sehinggalah ke umur saya 36 tahun. Saya sentiasa bertanya kenapa. Sebab saya sentiasa didedahkan pada setiap individu di mana keluarga sebelah bapa saya punya keluarga mantan menteri besar. Belah mak saya mantan ketua kampung. So kehidupan saya kedua-dua merasa kehidupan yang mana nak kata kaya tak kaya, tapi sederhana, duduk sederhana, di mana belah bapak saya pula jenis yang duduk rumah, ada arwah tok banglo semua sepapat biar semua duduk macam rumah sendiri. Sama juga rumah tok belah kampung ni juga, dia ketua kampung yang pertama, yang mana yang susah-susah sekeliling tu rumah tok je ada TV. So semua berkumpul kat situ. Jadi saya daripada kecil lagi saya memang diberikan pendedahan keluarga yang besar, family yang besar, sanak saudara yang besar, dan saya suka observe dan alert dan adapt dengan karakter masing-masing. Dan setiap individu yang saya yang ada dalam hadiran hidup saya akan berpeluang untuk one by one talk. One by one talk tu saya tak langsung, mereka mengeluarkan apa yang mereka tersirat dalam hati mereka. Dan apabila terlalu banyak sangat benda yang saya tahu rahsia individu tu, saya rasa macam lemasnya. Saya rasa lemas sebab bila dalam dunia lakonan pula kita jumpa dengan orang-orang seni, dia lagi macam berseni dia punya cara corak pemikiran, cara kehidupan, cara pembawakan diri, sehingga kan melanggar dari segi adab dan adat yang dididik oleh mama dan papa saya. Jadi banyak langgar dari segi stigma pemikiran saya, langgar dari segi kefahaman saya.
Sehinggalah saya rasa fikir balik, aku ni dah hilang lah diri aku yang sebenar. Sebab balik ke rumah pun orang tanya, macam mana berlaku Syamni hati sini semua. Saya macam fed up je. Aku nakkan diri aku sendiri balik. Aku nak balik Ipoh untuk aku rasa diri aku yang sebenar. Diri aku yang benar-benar. Yang bukan untuk dipuja-puji untuk mengatakan, aku selebriti. Dan dalam masa yang sama juga, saya tak tahulah kenapa ada orang yang tak puas hati, dengki, benci. Sedangkan saya nak kaji dua orang, saya puas hati. Dulu pun ada kawan baik macam Fauzal Gaul, semua tu. Still juga ada orang mereka cerita dalam wartawan, dalam media sosial, dalam media surat khabar, buat gosip tu, buat gosip ni. Sedangkan saya rasa saya pergi event, saya salam-salam semua orang, saya hi, bye-bye, itu je. Tapi cerita tetap ada. Dan bila saya mengambil keputusan, umur saya 36 tahun, saya rasa macam aku dah nak sampai 40 ni. Kalau aku masih lagi dalam keadaan terbelenggu, dalam keadaan di mana aku tak faham tentang perjalanan kehidupan ni, aku rasa aku rugi. Dan saya pernah dengar daripada apa yang Jack Ma menceritakan bahawasanya, you do any kind of mistake before 40. Dan daripada gambaran lampiran yang saya dapat kehidupan sekeliling saya, difahamkan sebelum 40, kalau sekiranya kita tak berubah, kita akan jadi haram jadah. Haram jadah, ha? Jadi sebelum jadi haram jadah yang terlebih-lebih berakah itu, saya redahlah apa yang saya tempuhi kat Langkawi. Saya buat bisnes kat sana, buka kafe, dan saya buat kepala saya sendiri. Saya nak benda tu industrial, tapi saya punya kefahaman kat situ tak sama dengan Langkawi. Di mana Langkawi benda tu ibarat macam rumah orang miskin. Bagi saya, lebih baik saya miskin diri saya sebelum saya benar-benar jadi miskin. Sebab itu konsep dalam kehidupan. 5 perkara sebelum 5 perkara. Kaya atau miskin, kaya miskin, apa ni? Sihat sakit, tua muda, lagi hidup mati lah. Hidup mati. Satu dan lagi lupa. Himpit. Apa tak sempit? Satu lagi. Okey. So faham-faham cari sendiri kan, semua nak kami tahu kan. Orang pandai sangat, bijak sangat kan. Taklah kurang. Okey, begini. Satu lagi, saya memang suka psikologi daripada kecil lagi. Walaupun saya tak pernah belajar psikologi, tapi saya diberikan kefahaman di mana saya pernah ada keluarga angkat silat yang belajar tentang kenal diri lah, pasal karma lah, hitam putih. Saya tak faham itu, tapi saya pernah ada dalam family angkat dunia silat. Semua silat, saya seorang penari. Dan saya juga alhamdulillah lah, Allah tempatkan tempat saya daripada family-family yang luar biasa. Dari segi pemahaman kehidupan saya pun ada mak angkat, family angkat, adik-adik angkat, semua banyak yang kawan rapat semua ni. Kebanyakan mereka menceritakan apa yang mereka tersembunyi dan tersirat dalam hidup mereka. Jadi saya terlalu banyak pegang rahsia. So semua ni jadikan watak-watak yang berbeza untuk Ikram sendiri. Mereka yang pernah dalam kehidupan saya ni membuatkan saya terberontak untuk mengeluarkan diri daripada kebiasaan. Dan saya rasa benda ni satu proses yang bukan semua orang yang terpilih. Dan alhamdulillah lah, saya bersyukur sangat kerana Allah pilih saya untuk menjadi seorang insan yang dihina, dicaci, dikecam, dihina, dicaci, dikecam, dihina, dicaci, dikecam, sampai peringkat saya rasa macam, weh, aku ni tak ada apa-apa sebenarnya kan. Tapi hanya watak je ya. Kan lain faham Ikram. Kalau Ikram cakap awal jadi itu hanya watak. Tapi sekarang sebenarnya apa? Tak, sebenarnya itu adalah satu proses untuk saya kenal diri saya. Dalam kenal diri itu, saya tak langsung akan kenal Allah, yang di mana orang mencari Allah akan jumpa. Bagi saya, kenal Allah tu bukan melalui jumpa dari segi mata. Pembelajaran lah ni. Dari segi mata jiwa tu, untuk kita rasa apa sebenarnya itu Allah. Yang mana yang awak suka sekarang? Buat masa pembelajaran awak sekarang ni, dalam proses awak sekarang ni, adakah watak awak di TikTok tu ataupun watak awak macam hari ni kat depan watak sekarang? Watak di TikTok tu banyak watak tu sebenarnya. Yelah, sebab tu saya cakap watak di TikTok, saya tak sebut sama satu. 2-3 watak awak saya tahu. Kan? Kadang-kadang diam, kadang-kadang berjanji, kadang-kadang macam-macam kat situ kan. So, watak kat TikTok tu watak sini. Saya lebih selesa yang mana? Cakap tu sekarang lah, memanglah saya tak nafikan 15 tahun sebagai selebriti itu pun membantu saya dari segi persoalan mengapa tentang kehidupan tu terjawab. Dari segi karakter-karakter yang saya watakkan, dari segi drama, filem apa semua dengan sekeliling saya dalam produksi dan macam family dan macam-macam lah. Itu dapat menjawabkan tentang mengapanya kehidupan yang di depan mata. Namun untuk saya mengenal individu yang lebih terperinci dalam media sosial ni, lebih tepat untuk saya mengeksplorkan, bukan saya, Prince Chiki Dizli mengeksplorkan diri supaya mengenal setiap individu tu melalui perkataan-perkataan yang dilontarkan. Kerana bila kita berdepan, manusia boleh bermuka-muka. Namun bila kita menggunakan jari, automatically walaupun dia bergurau sekalipun, walaupun dia sengaja untuk memprovokasi sekalipun, still kita tahu hati dia macam mana.
Okay. Tak jawab juga tu, yang mana awak suka sekali sekarang ni? Yang di TikTok ataupun yang di luar sekarang ni? Saya rasa bersyukur Alhamdulillah. Saya paling rindukan zaman Prince Chicky Disley. Saya lebih suka karakter saya sebagai karakter Prince Chicky Disley tu kerana dia ada satu, Allah kurniakan sifat yang sangat berani, sifat yang tidak pedulikan tapi masih dipedulikan. Dia tak ada batasan tapi masih ada batasan, dan Alhamdulillah jugalah watak Prince Chicky Disley itu adalah watak yang saya rasa siapa yang menduduki kat tempat Prince Chicky Disley itu akan rasa macam wow, Masya Allah. Tapi Ikram, maknanya kalau ada yang mengatakan bahawasanya Ikram sebenarnya pergi salah belajar, Ikram dah mental, Ikram dah gila, Ikram dah maksudnya ajaran sesat yang menyebabkan Ikram jadi begini. Ada juga yang mengatakan putus cinta, kehilangan ayah menyebabkan Ikram tak betul. Bani saya berjaya menggambarkan semualah pada sifat-sifat manusia tu. Dan apa yang salah saya? Kan, salah saya adalah di mana saya tak menerangkan secara terang-terangan. Sebab bagi saya tak boleh menerangkan secara terang-terangan. Walaupun saya dah buka aib saya, tapi saya masih lagi menutup aib saya sebaik mungkin supaya ia menjadikan sebuah kisah yang eksklusif ke depan nanti. Walaupun saya kata saya dah matikan sebagai seorang selebriti, tapi tetap kena ingat kenangan abadi itu masih ada di sisi untuk saya mengiringi ke depan nanti. Orang akan hidup kehidupan yang dulu. Dan saya rasa boleh tengok dalam lakonan-lakonan saya dalam media sosial mana-mana pun banyak reputation, dalam drama TV pun banyak reputation, dan itu sebagai satu benda di mana saya dah tak mampu untuk jadi sebagai seorang selebriti sebab saya nak jadi seorang anak seni. Tapi itu satu perkara Ikram. Bila orang tahu Ikram ni seorang pelakon yang baik, seorang anak seni. Baik, baik nakal juga. Tak, maksudnya pelakon yang baik. Allah. Ada yang mengatakan bahawa benda yang Ikram buat ni sebenarnya adalah salah satu daripada tugas macam method actor. Shia LaBeouf pernah buat macam tu. Dikiranya tiba-tiba dia buat perangai, pakai baju tu sampah, pergi bogem tengah jalan. Maknanya saja nak buat sesuatu eksperimen. Ada yang mengatakan Ikram pun buat begitu sekadar untuk mendapat perhatian. Sebenarnya Ikram tak ada apa-apa, tak ada masalah. Tapi itu salah satu cara Ikram untuk menunjukkan ekspresi Ikram diri sendiri dan mendapatkan perhatian tu. Well, sekiranya anda bermain di media sosial, anda tak menarik perhatian, bermakna awak ini adalah seorang yang bukan ada kelayakan bermain media sosial. Okey, kerana media sosial ini berlandaskan pada sebuah kamera yang ada satu mata ini untuk kita letak dan kita watak tanpa watak kita. Tapi sekiranya anda tak bermain dengan apa yang ada ni, adalah anda bukan seorang yang berseni. Anda adalah seorang yang patut mati. Jadi Ikram ikut orang ke Ikram buat Ikram sendiri sekarang ni? Ikram ikut cara orang ke Ikram buat sendiri? Saya berlandaskan apa yang Allah ilhamkan. Allah kata kun fayakun, jadilah. Sebab saya tak pernah rancang apa saya buat, dan apa yang berlaku ni semua tanpa rancangan saya yang sebenarnya rancangan. Namun sekarang ni saya manfaatkan apa yang Allah ilhamkan selama ni untuk lebih terancang, insya-Allah. Okay. Kita tolak tepi orang yang kecam Ikram lah. Apa Ikram buat? Saya bersyukur. Kita tolak tepi yang mengata Ikram macam-macam semua tu. Bagaimana pula kalau orang yang mungkin sayang pada Ikram, orang yang risaukan diri Ikram, yang mengatakan maksudnya Ikram ni kenapa buat macam ni? Apa Ikram buat macam ni? Sampai bila Ikram nak jadi macam ni? Kalau kita balik pada sirah Nabi-Nabi pun, Rasulullah SAW sendiri pun tak dapat membiarkan bapa saudaranya yang menjaganya ketika umur 6 tahun sehingga ke masuk Islam, memeluk Islam, menyokong masuk Islam, tak memeluk Islam. Okey, musuh utama Nabi Muhammad SAW sekalipun tetap bapa saudara dia, iaitu Abu Jahal. Di sini, okey, saya tak ada hak untuk memahamkan setiap individu, maupun mak saya sekalipun, maupun adik-adik saya sekalipun, tetap juga mereka tak faham apa saya nak buat. Sebab kefahaman yang saya lalui ini adalah Kefahaman yang saya lalui ini adalah saya punya perjalanan, kan? Sebab setiap individu, contohlah macam saya jumpa dengan orang A ni, saya jadi lain, B ni lain. So apa yang saya peroleh selama ni adalah untuk saya komparkan dalam satu perwatakan. Jadi apa saya boleh kata kat sini, apa tadi? Diorang boleh terima tak sekarang ni? Diorang sayangkan awak, dia risaukan awak. Saya bersyukur, saya bersyukur ramai yang prihatin semua. Tapi saya tak ada nak pleasekan semua orang. Sebab apa yang jadi bukan saya punya kehendak saya. Saya sedar apa saya buat, bukan saya tak faham. Saya ingat apa saya buat. Setiap individu yang datang pergi semua marah apa yang saya bidas pada apa semua, saya ingat. Cuma saya boleh katakan sini, siapa yang lalui perjalanan ni, insya-Allah dia akan faham. Sebab kebanyakan mereka tak faham. Dan apabila berlaku PKP, saya memang tarik break. Saya cakap terus kat terang, ya Allah Tuanku, aku nak tengok berapa ramai yang gila. Memang ramai yang gila. Okey, Ikram, simple lah.
bukan ajaran sesat, bukan wire shot, ni memang Ikram ni perjalanan hidup Ikram sendiri. Okey, sampai bila Ikram? Nombor satu, sampai bila? Okey, saya cakap terus terang saya memang tak nafikan saya gila. Sebab makin ramai yang gila. Kalau kita tengok dalam media sosial, makin ramai yang jadi gila. Sebab yang pertamanya mereka terlalu memperhambakan duit dengan duit, memperhambakan diri dengan duit. Yang keduanya, mereka terlalu memperhambakan diri dengan likes dan followers yang telah dimomokkan oleh Yahudi. Yang ketiganya, di mana gila, di mana masing-masing dah jadi someone yang glamour, popular. Dan kena ingat, ini adalah satu penyakit yang sangat bahaya. Dan Alhamdulillah, apabila berlangsung kawarnya segala persembahan daripada Prince Sigri itu, bila Allah tarik balik nikmat untuk saya mempersembahkan watak tu, saya nampak benda tu apa gambaran saya 2 tahun sebelum ni terjadinya sekarang. Dan mungkin orang tak terfikir masa tu, tapi sebab saya fikir balik, Rasulullah SAW sendiri pun tak mampu untuk berikan kefahaman pada yang lain. Sebab benda tu berlaku setelah 400 tahun baru benda tu nampak solidnya Islam. Itu pun masih lagi belum solid sekarang. Jadi kata saya sesat, saya memang sesat sebab saya tak tahu apa perjalanan saya ke depan, dan tak ada siapa pun tahu apa yang akan berlaku ke depan. Kita hanya mampu merancang. Yang kita tempuhi selama ni kadang-kadang macam ni, saya sesat kat sini, tiba-tiba saya datang kat Kelantan ni, ramai banyak selebriti ada, saya dengan Syed Iskandar dengan saya tengok berapa orang je ni jemput kat sini, tak ramai yang ada. Mana kat sini saya sesat kat sini. Sesat untuk apa? Untuk saya rasa mungkin saya perlu kembali ke dunia glam. Mungkin untuk tempoh yang singkat, ataupun saya sesat kat sini untuk saya kembali menyatakan bahawasanya saya tak kata saya benar, saya tak kata saya betul, saya hanya berserah bulat-bulat untuk Allah bukakan balik kefahaman apa yang saya cuba nak sampaikan. Sebab saya tak ada hak untuk memberikan jawapan setiap apa yang berlaku dalam perjalanan saya. Maknanya Ikram akan teruskan buat apa yang Ikram rasa Ikram nak buat. Apa sahaja yang kiranya diberikan inspirasi pada Ikram akan teruskan buat masa ni. Bukan ikut kehendak orang. Belum lagi masanya untuk jadi macam biasa kembali seperti orang ramai. Saya tak tahu, saya tak pernah paksa diri saya. Dan saya cuba untuk jadi biasa-biasa, saya rasa pula rasa bosan. Sebab, dan saya berapa banyak, saya tipulah. Sebenarnya saya banyak juga buat eksperimentasi dalam media sosial ni. Saya tengok feedback orang bila live macam ni, apa jadi. Sebenarnya orang sendiri pun nak satu benda kelainan. Korang yang menipu diri korang je yang banyak kata menidakkan benda kebenaran. Jadi apa yang berkata kat sini, sebenarnya korang sendiri pun sedang tak mengenal diri. Jadi apa yang aku nak persembahkan pada korang ni, sebenarnya korang kenal lagi korang rasalah apa yang korang rasakan. Bila korang tak nak appreciate apa korang rasa, korang dengan persepsi bodoh tepu korang ni menyebabkan korang tak habis-habis bila katakan jadi sebagai seorang lembu cucuk hidung, kan? Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita boleh kita nak hormat orang, kita nak ikut orang, boleh, tak masalah. Make your own identity, make your own personality. Setiap orang, setiap individu, setiap makhluk yang Allah wujud ke atas muka bumi ni, tak ada satu pun yang sama. Tak ada satu pun benda yang sama. Okay? So, kau nak jadi aku, tak boleh. Aku jadi kau boleh, sebab aku seorang pelakon. Tapi kau tak layak untuk jadi aku, sebab kau hanya mampu untuk menaik jari. Okay? Aku mampu untuk berlakon, bercakap, dan aku persembahkan pada korang untuk fahamkan. Tapi korang tak nak ada kefahaman, sebab korang rasa korang bagus. Silap. Kena ingat bila rasa diri kita hebat, maka lahanat hidup korang. Itu je lah. Ikram, untuk mereka kat luar sana yang mengatakan akhir sekali yang mengatakan bahawasanya Ikram ni gila, Ikram ni gila glamour, buat benda tu semua suka, dan sampai dia mengatakan Ikram ni Islam tak sebenarnya, Muhammad tu Nabi dia ke tidak sekarang ni, dan macam buat ajaran sesat lain sendiri. Apa last kali ucapan daripada mereka yang menyokong dan juga mereka yang mengecam Ikram sekaligus? Okey, saya mengucapkan terima kasih kepada siapa yang menyokong, siapa yang mengecam, kerana bagi saya itu semua anugerah daripada Allah untuk saya mengetahui tentang baik, buruk, benar, salah, ataupun sifat-sifatnya yang mustahil dan tidak mustahil. Apa yang dia kata kat sini, siapa yang menyokong tu alhamdulillah, siapa yang mengikuti pada awal tu, pandai-pandailah kalian cari dengan Al-Quran dan Sunnah. Pada yang mengecam tu, insya-Allah saya mendoakan supaya anda menjadi seorang insan yang gila, dipilih sebagai seorang insan yang gila, supaya anda mengenal apa itu sebenarnya cinta di mata alam reza. Bukan. Allah astagfirullahalazim, alam reza je sebut. Tak ada gurau lah, alam reza tu alam pornografi. Okey. Nampak tu benda lain. Ini nak masuk watak lain ni. Apa yang saya boleh kata kat sini, berbaliklah kepada Quran Sunnah. Baik, buruk ataupun suatu perkara itu kita ada hak untuk menghukumi atau mengadili, kerana hak menghukum itu adalah hak mutlak Allah SWT.
saya orang kata, oh kenapa kau tak ikut sunnah apa semua? Saya bukan Nabi. Dia meninggalkan baginda meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan. Saya ulangi sekali lagi, anda membeli iPhone atau membeli phone mana-mana, ada panduan untuk dilampirkan dalam box tu. Sama ada anda nak ikut bulat-bulat dalam panduan tu ataupun sekadar reference je, itulah maksudnya sama dengan hidup saya. Saya bukan Nabi, saya cuma Bani Tamim, tanah Melayu. Tak ada gurau. Jadi apa yang saya kata kat sini, kenallah diri, kenallah Allah dan hargailah ibu bapa kita, kerana mereka lah wali-wali Allah yang paling dekat dengan kita. Kerana saya risau zaman sekarang ni, bila anak-anak muda rasa macam diri mereka tahu semua benda, sebenarnya hakikatnya you guys are nothing. Learn from theory without practical, you are totally lost in your own world. Lepas puasa awak tadi tuan balik Dia macam ni lah. Dia bagi saya lah. Saya nak ceritakan balik kan, sebenarnya saya dah explorekan banyak dalam media sosial ni, berapa ramai manusia yang dah hilang akidah sebenarnya. Yang kedua, yang pertama, hilang maruah. Yang ketiga, kau dah buka air kau. Yang keempat, korang dah memperjudikan, korang main judi kau. Banyak benda haram dan gila babi lah sebenarnya kan. Pada mak bapak semua, tolonglah, jangan rasa anak-anak tu nampak baik, bagus sangat. Hakikatnya mereka ni semua explore gila, sangat gila dalam media sosial. Hati-hati, kerana inilah agenda tersembunyi yang membuatkan rosaknya mentaliti akal anak-anak muda dan juga orang-orang tua yang tak mampu untuk mendapatkan layanan nafsu seks di rumah, yang menonton pornografi melalui telefon. Yang mana pergi masjid pun semua, cuba cek balik telefon bapak korang, mesti confirm banyak dalam grup tu penuh dengan titik-titik bogi-bogi dalam tu. Ikram, orang tanya lepas puasa watak awak balik semula ke? Ini lain kau jawab Ikram. Tak geram bro, dah sampai kan? Tak boleh sampai kita terima. Tapi jawab tu. Putera diri Ikram putera apa? Cika diri semua tu akan muncul balik ke tak lepas puasa ni? InsyaAllah. Sekiranya diizinkan Allah, dia akan hadir dengan yang sebenar-benarnya watak. Sebab Cik Diri itu adalah seorang insan yang sangat mementingkan adab dan adat sebenarnya. Warisan untuk dikembalikan dalam dunia kehuruan. Saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua yang benci saya, yang hina saya, kecam saya, yang rindukan saya, yang banyaklah yang memberikan sayang, sokongan, padu apa semua. Tak kira siapa-siapa pun yang dah lama tak jumpa, jangan risau. Dosa-dosa kalian, khilaf-khilaf kalian, saya daripada umur saya remaja lagi, automatically saya dah deal dengan Allah. Kalau tuanku, apa saja dosa-dosa manusia-manusia sekeliling aku maafkan, supaya aku haramkan mereka untuk merangkak di padang mahsyar, dan aku haramkan mereka untuk berjumpa di dunia ini, supaya mereka tak perlu ada rasa berdosa dengan saya. Dan saya mengucapkan maaf zahir batin juga kepada semua juga. InsyaAllah nantikan sesuatu lepas Ramadan ni, saya rasa lebih huru-hara Malaysia ni kan. Nak kahwin tu Wallahualam. Tapi apa yang boleh kata kat sini, doakan yang baik-baik, kerana saya buat ni pun bukan kerana saya buat ni kerana mama saya. Kalau tak kerana mama saya masih lagi akan buat lebih teruk, lagi gila. InsyaAllah.